باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمة. Situ kita baru ni kan? Tak dengar? Slow. Tak apa dah. Ya. Kalau dalam kitab ni tajuk dia tu tajuk dia ada situ awalaisa. Mungkin tidak serupa kalau tak ada alif, tak ada hamzah tu betul lah. Kalau ada hamzah buasa tajuk dia. Ni kan au da'a alaihi walaysa huwa, gitu sepatutnya, bukan au. Itu betul. Kalau ada hamzah sebelum waw tu silap. Ini bab orang yang dilaknat, dimaki, didoa keburukan oleh Nabi SAW, padahal dia tidak layak dengannya, padahal dia tidak layak dengan laknat dan sebagainya tadi. Nescaya apa yang diucapkan oleh Nabi SAW untuk dia tu menjadi penyuci, mendatangkan pahala dan rahmat kepadanya, kepada orang tu. Jadi baru ni kita sudah baca dah, terjemah sajalah. Hadis mula-mula riwayat daripada Aisyah, katanya ada dua orang lelaki. Baca dah tak? Ni dah baca. Ada dua orang lelaki masuk menemui Rasulullah SAW. Mereka bercakaplah dengan Nabi SAW. La adri ma huwa, saya tak tahu apa benarnya, apa yang dipercakapkan itu. Fa'aghdabahu, mereka berdua telah menyebabkan Nabi SAW naik marah. Fala'anahuma, Nabi SAW pun melaknatnya dan memakinya. Falamma kharaja, bila mereka berdua keluar pergi, saya berkata, wahai Rasulullah, sesiapa yang telah mendapat apa-apa kebaikan, apa-apa kebaikan, orang ini tentunya tak akan dapat. Orang ni, dua orang ni tentunya tak dapat. Kalau orang lain dapat sedikit sebanyak kebaikan, dia dapatlah. Tapi dua orang ni tak dapat. Qala, Nabi SAW pun tanya, wa ma dhaki, apanya? Kenapa? Qalat Aisyah, kata, saya pun katalah ke dia, engkau telah melaknat mereka berdua. Engkau maki, melaknat dan maki mereka berdua. Maka Rasulullah SAW bersabda, awama alimti, tidakkah engkau tahu? Tahukah engkau? Boleh juga gitu, ma syarattu alaihi rabbi, janjiku dengan Tuhanku, yaitu aku telah berdoa, Allahumma innama ana bashar, ya Allah, aku hanya manusia, aku tidak lebih dari seorang manusia. Oleh itu, mana-mana orang mukmin, orang muslim yang aku laknat atau aku kutuk, aku maki, maka jadikanlah laknat dan makianku itu
kepadanya sebagai penyuci, pembersih dosa, dan membawa pahala kepadanya. Dengan sanad satu lagi serupa tu juga, serupa dengan hadis sebelum ni. Cuma jadi ada sebut fakhalawa bihi, mereka pun bersunyian dengan Nabi SAW. Mereka berdua berada di tempat yang sunyi daripada orang lain. Nabi SAW pun memaki mereka berdua dan melaknatnya. Wa akhrajahuma, dan suruh dia keluar. Suruh dia keluar dari tempat itu. Dengan sanad satu lagi, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma innama ana bashar, aku hanya manusia. Mana-mana orang Muslim yang aku maki, aku laknat, atau pukul, aku pukulnya, aku pukul dia, engkau jadikanlah semua itu sebagai penyuci dosanya dan sebagai rahmat kepadanya. Dengan sanad satu lagi serupa dengan hal tadi juga, riwayat daripada Jabir. Cuma dia sebut zakatan wa ajran di akhir dia. Keadaan itu membawa menjadikan pembersih, penyuci kepadanya dan mendatangkan pahala. Tadi rahmat, tempat rahmat tu pahala, itu yang bezanya. Hak lain-lain serupa. Dengan sanad satu lagi serupa dengan hak tadi juga, serupa dengan hak tadi juga, lebih kurang itulah. Cuma dia terbalik. Dalam hadis Isa dia sebut wa ajran, zakatan wa ajran. Tapi dalam hadis Abu Hurairah di perawi itu menyebutkan rahmah di tempat ajar itu. Jadi terbalik. Hak ni dengan hak tadi tu terbalik. Berdasarkan sanad ni. Kemudian dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, katanya, ya Allah, inni attakhidhu indaka ahdan lan tukhlifanihi, aku nak buat janji denganmu, satu janji yang kau tidak akan memungkirinya, engkau tidak akan menolaknya, engkau, yakni aku minta terimalah juga ke mana-mana pun, gitu. Lan tukhlifani, sesungguhnya aku ini manusia. Mana-mana orang mukmin yang aku sakiti, aku sumpah, laknat, pukul, engkau jadikanlah semua itu sebagai rahmat, salatan, rahmat kepadanya dan penyuci dosanya. Wa qurbatan tuqarribuhu biha ilaika yaumal qiyamah, dan suatu kelebihan yang menghampirkannya dengan sebab itu kepadamu pada hari kiamat nanti. Ini aku minta, kalau ada benda lagu tu boleh menghampirkan orang itu kepadamu pada hari kiamat nanti. Dengan syarat satu lagi, dia ada beza sikit lafaznya, iaitu pada perkataan jalattuhu. Jalattuhu berbeza, iaitu berdasarkan riwayat Ibnu Abi Umar, hadatsana Sufyan qala hadatsana Abu Zinad, serupa tadi juga, cumanya tempat jalattuhu tu dia guna bahasa Abu Hurairah. Bahasa Abu Hurairah iaitu jaladduhu, dia kata. Dan ini adalah bahasa Abu Hurairah, bahasa orang tempat dia. Jaladtuhu tu dia kata jaladduhu. Itu je bezanya. Hak lain-lain tak ada beza. Dengan sanad satu lagi seperti itu juga. Seterusnya riwayat daripada Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abi Hurairah, katanya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang berdoa, Allahumma innama Muhammad basharun yaghdabu kama yaghdabul bashar. Ya Allah,
Muhammad ini tidak lebih dari seorang manusia. Dia boleh marah seperti mana manusia-manusia lain marah. Sesungguhnya aku telah pun berjanji denganmu untuk engkau tidak memungkirinya, untuk engkau memenuhinya. Fa ayyuma mu'minin, mana-mana orang mukmin yang aku sakiti, atau aku maki, atau aku pukul, engkau jadikanlah ia sebagai kafarah kepadanya, sebagai penghapus dosa. Dia guna perkataan kafarah. Wa qurbatan, dan suatu perkara yang menghampirkannya kepadamu pada hari kiamat nanti. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma, ya Allah, mana-mana orang mukmin yang aku maki, engkau jadikanlah ia untuknya sebagai sesuatu yang menghampirkan kepadanya pada hari kiamat nanti. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, inni ittakhadtu 'indaka 'ahdan, aku telah pun berjanji denganmu, lan tukhlifanihi, aku minta engkau sempurnakannya, aku minta engkau tidak menolaknya. Minta jugalah, aku minta juga agar engkau tidak menolaknya. Fa ayyuma mu'min, mana-mana orang mukmin aku sababtu, aku maki atau aku pukul, faj'al dzalika kaffaratan lahu yaumal qiyamah, engkau jadikan itu sebagai kafarah kepadanya pada hari kiamat nanti. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, supaya tak ada lebih kurangnya. Itu pasal Muslim lah. Kitab Sahih Muslim ni memang dia dekat-dekat. Sikit beza pun, kadang-kadang kita terjemah tu tak ada apa beza. Tapi oleh kerana ada satu perkataan yang berbeza, dia buat mari sana, buat mari dengan sepenuhnya. Itu bahasa dia dah, lagu tu. Kita tak boleh kata ulang, tak boleh. Dia cara dia, tidak ulang. Dia kata, innama ana bashar wa inni ishtarattu ala rabbi, aku telah berjanji dengan Tuhanku azza wa jalla bahawa mana-mana orang muslim sababtuhu au syatamtuhu, aku maki atau aku sumpah, supaya itu menjadi penyuci kepada dosanya dan mendatangkan pahala kepadanya. Dengan sanad satu lagi, sumpah tu juga, seterusnya riwayat daripada Anas bin Malik, katanya, Ummu Sulaim ada seorang anak yatim yang dia pegang lah, iaitu Ummu Anas. Ummu Sulaim tu mak Anas lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudiannya telah melihat anak yatim itu, lalu baginda berkata, anti ya, kau kata mu ke ni? Mana kalau waktu nama Salma misalnya, kita kata Salma ni besar, Salma ni gitu. Misalnya mana besar gini mu dah, mana mula dia tengok kecil, ni Salma, gitu. Anti ya, kau ke dia? Itu asal makna dia nya. Maksud dia supaya tak dia lah. Laqad kabirti, besar betul dah kamu. La kabira sinnuk, tidak tualah umurmu, tidak tualah umurmu. Anak yatim itu pun pulang kepada Ummu Sulaim sambil menangis. Ummu Sulaim pun tanya dia, kenapa anakku, kenapa kamu menangis? Jadi gadis itu berkata, Rasulullah, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan keburukan untukku. Dia doa agar umurku tidak tua, agar aku tidak menjadi tua sampai bila-bila pun. Ataupun dia kata qarni,
Yang ni tempat sini tu qarni. Maksud dia sama saja, usia. Kalau kita umur, usia, dia doa supaya usiaku tidak tua, aku tidak jadi tua sampai bila-bila. Jadi dia boleh berlaku tu, aku tidak sampai ke umur tua. Boleh jadi dia faham tu. Dia faham lagu tu. Fa kharajat Ummu Sulaim musta'jilah. Ummu Sulaim pun keluar dengan segera, sambil dia melilit kain tudung di atas kepalanya. Dia pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata ke dia lah, "Malaki ya Ummu Sulaim?" Kenapa ni? Mari ni cepat-cepat gaduh-gaduh nampak ni. Ummu Sulaim. Dia pun kata, "Ya Nabi Allah, adakah engkau telah mendoakan keburukan untuk anak yatimku, anak yatim perempuan yang dia pelihara tu?" Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apanya?" Jadi doa tak molek ke mana? Wahai Ummu Sulaim, dia kata, "Za'amat," dia mengatakan, dia dakwa, dia kata, engkau telah mendoakan agar umurnya tidak menjadi tua, ataupun dia tidak sampai ke umur tua. Dia faham gitulah. Dan dia tidak sampai wala yakbara qarnuha, usianya tidak lanjut. Qala, kata perawi, siapa dia? Yang Anas. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun suka. Thumma qala, "Ya Ummu Sulaim." Kemudian dia pun kata, "Wahai Ummu Sulaim, tak tahukah, kamu tak tahukah bahawa aku telah berjanji dengan Tuhanku? Aku berjanji dengan Tuhanku, kataku, innama ana bashar, aku hanya manusia. Aku suka seperti orang-orang lain juga suka, dan aku marah seperti orang-orang lain juga marah. Oleh itu, sesiapa yang aku doa keburukan untuknya dari kalangan umatku, sesiapa yang aku doa dengan sesuatu doa keburukan, itu bid'awatin, yang mana dia memang tidak layak pun dengannya, supaya Allah menjadikannya sebagai penyuci dan sebagai pembersih kepada dosanya, dan menjadikan menghampirkan dia kepada Allah, kepadanya pada hari kiamat nanti." Abu Ma'n dalam riwayatnya dia sebut yutayyimah bitasghir, dengan tasghir pada 3 tempat yang disebut tadi. Yutayyimah, bukan yatimah. Yutayyimah mana anak yatim kesayanganku, anak yatim kesayangan, gitu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya, pernah saya bermain-main dengan kanak-kanak. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Saya pun bersembunyi di balik pintu. Qala, kata Ibnu Abbas, dia pun datang. Saya tak sedarlah, dia datang kat belakang. Fahata'ani hat'atan, dia pun tepuk sekali belakang aku. Dia tepuk. Dia bagi ni ya, buka tangan. Dia tepuk belakang, antara dua belikat. Wa qala, sambil dia berkata, "Pergi panggil Muawiyah. Panggil Muawiyah mari dekat aku ni." Qala, kata Ibnu Abbas, saya pun pergi. Saya pun pergi balik pula. Saya mari semula pula. Saya pun kata, dia duduk tengah makan, dia sedang makan. Qala, kata Ibnu Abbas, dia pun kata pula kepada aku, pergi panggil Muawiyah mari sini. Kata Ibnu Abbas, saya pun mari pula. Setelah pergi saya mari pula. Saya kata, dia sedang makan. Terus ketika itu Nabi SAW berkata, "La ashba'allahu batnah." Semoga Allah tidak mengenyangkan perutnya. Semoga Allah tidak mengenyangkan perutnya. Ataupun kalau kita lebih ringkas lagi, kita kata, biar tak kenyanglah perutnya. Biarlah perutnya tak kenyang. Ibnul Muthanna
berkata, saya kata kepada Umayyah perawi ini, apa benarnya hata'ani itu? Perkataan tu dia tak berapa cerak, dia tak berapa jelas apa makna dia. Dia kata, perawi dia Umayyah tu, qafadani qafdatan, dia tepuk lah, pukul belakang saya sekali, tepuk, dia tepuk itu. Dengan sanad satu lagi supaya tu juga lebih kurang tu. Cuma ada satu perkataan yang berbeza daripada riwayat sebelum pada ni. Kalau sebelum pada ni dia kata fatawaraitu khalfal bab. Di sini dia sebut faqtabatu minhu, saya bersembunyi, nusuk daripada dia. Saya nusuk, saya bersembunyi daripada dia. Yang ini daripada Nabi SAW lah. Kita tengok dulu, tengok dulu. Ini satu bab yang ada kaitannya dengan sebelum daripada ni. Sebelum daripada ni, iaitu kalau kita perhati, kelebihan berlembut, beraluh. Bab fadlir ar-rifq dulu sudah sebut. Lepas pada tu larangan melaknat binatang dan lain-lain. Larangan. Tiba-tiba di sini Nabi sendiri ada laknat, kutuk orang, sumpah, kata apa lagu mana. Padahal orang tu tidak sesuai pun, tidak selayaknya untuk dia kata gitu dari segi zahirnya. Apa makna? Dan adakah ini boleh kita kata Nabi SAW ni suka mengutuk orang, suka sumpah orang? Sedangkan sebelum pada ni hadis sebut dah, orang yang suka mengutuk orang, melaknat orang tidak boleh menjadi pemberi, orang yang dapat memberi syafaat kepada orang lain dan dapat menjadi saksi seksa, tak boleh. Sedangkan dia tu kan pemberi syafaat yang paling besar. Lagu mana? Pula itu sebabnya dia kumpulkan hadis yang ada kaitan dengan hal ni. Ada kaitan dengan hal ni. Jadi apa maksud laknat ataupun sumpah ataupun kutukan Nabi SAW tu yang menampakkan macam dia tak kenal, tak suka kepada seseorang. Hal ni kita kena faham kaedah besar. Orang-orang yang tidak ahli sunnah dia tak faham hal ni. Dia tak faham. Kita orang ahli sunnah ada hadis ni kita faham. Kita faham. Dan hak Nabi SAW kata tu apa maksud dia? Kita tengok semula. Jadi kata Aisyah ada dua orang bagi kecek dengan Nabi. Tiba-tiba Nabi SAW marah ke orang tu. Bukan sekadar marah, dia laknat orang tu, dia sumpah orang tu. Bahkan dalam riwayat kemudian tu kita baca tadi, dia keluar ke orang tu, suruh tubik. Siapa kau perikat tu? Aisyah pun kata lepas pada orang tu pergi, kalau lagu tu kak, kalau orang-orang lain boleh sikit sebanyak kebaikan kerana bersahabat dengan kamu, kira-kiranya dua orang ni tak boleh, sikit abuk pun tak boleh ni kalau setahun ni. Dan nak ada kamu sendiri laknat. Itu dia kata. Jadi kita perhati semula, Aisyah kata, ya Rasulullah, man asaba minal khairi syai'an ma asabahu hadhani. Ma asabahu tu kepada hak mengajilah Arab gapo, mungkin dia muskil tu ma gapo. Ma tu ma gapo. Sebab ma ni banyak. Kalau kita tidak dapat tentukan ma tu ma gapo, kita tak boleh pasal makna dia. Ma tu ada ma istifham, ada ma mausul, ada ma nafi, macam-macam lagi ma tu. Ma syartiyah gapo, macam-macam. Jadi ma gapo. Jawabnya ini ma nafi. Secara rekah je lah, ini ma nafi. Mana kalau orang lain dapat sikit sebanyak, man asaba minal khairi syai'an, siapa-siapa yang sikit sebanyak dapat kebaikan daripada kamu dengan sebab bersahabat dengan kamu ni, dia dapatlah. Tapi orang hak dua orang ni tak dapat, sikit pun tak dapat kalau lagu ni. Itu Aisyah kata. Jadi ma asabahu, dua orang ni tidak mendapatinya. Jadi ma nafi di situ.
nafi. Jadi Nabi SAW tanya apa? Macam tidak ada gapo. Macam tidak ada gapo. Kalau Aisyah kata gitu, kira-kiranya dia pahadah lah. Bukan tadi tu dia kutuk, dia laknat, dia maki. Ini menunjukkan laknat itu bukan hak sungguh. Sehingga dia kata, gapo dia ni? Apa ya kata gitu mau? Apa bendanya? Kata Aisyah, saya pun kata, kau laknat dua orang tadi, kau kata gitu mau. Lalu Nabi SAW berayak rahsia dia. Hak dia berjanji dengan Tuhan, minta dengan Tuhan sungguh-sungguh, biar Tuhan sempurnakan, terima hak dia nak ni, doa dia. Dan doa Nabi SAW seperti kita maklum diterima, kecuali ada beberapa je kalau dia tak terima, Tuhan rakyat lalu, hak ni tak boleh. Hak ni tak boleh. Dia rakyat lalu. Hak ni tak ada rakyat kata hak ni tak boleh. Bermakna boleh lah. Diterima lah hak ni. Gapo dia? Mu tak tahu ke? Mu tak tahu ke yang aku telah berjanji dengan Tuhanku? Janji gapo? Dengan rakyat kedudukan aku ni, hakikat aku ni sebagai manusia, dia ada benda-benda gitu. Dia boleh berlaku benda-benda seperti tadi. Jadi aku kata kepada Tuhan, mana-mana orang Islam yang aku laknat, aku kata tak molek lah, aku minta dia tukar. Jadikan hak tak molek tu jadi molek. Gapo dia? Misalnya hak dia sebut ni jadi penyuci, pembersih, penghapus dosanya, dan mendatangkan pahala kepadanya. Bukan boleh buruk dah, boleh pahala. Boleh hak molek kepada orang tu. Pada Nabi SAW sendiri minta Allah SWT beri pahala kepada orang tu. Kira-kira seseolahnya begitulah. Seseolahnya begitulah. Jadi apa makna semua ni? Hak mudahnya kalau kita nak faham, seorang guru yang penyayang, yang mahukan anak murid dia tu jadilah seorang ayah yang baik, cerdik, bijaksana. Kadang-kadang kalau dia pulas lingo, misalnya kita kata ataupun anak dia main apa-apa, dia kutip sampai naik pakatan rumah. Ataupun dia kata masa budak tak erti ni, ataupun lebih lagi daripada tu. Tetapi adakah hati seorang ayah, seorang guru, dia nak anak murid dia tu tak jadi? Apa maksud dia buat gitu? Dia nak suruh berubah lah. Kadang-kadang orang ni berubah dengan kata keras. Memang macam tu manusia ni. Bukan orang biasa, orang lebih-lebih pun kadang-kadang dah tak ada orang tegur, tak ada kata depan dia, dia tidak berubah. Jadi tidak semesti kalau orang kata kasar, orang kata gitu gini tu tidak akan mendatangkan kebaikan. Tak mesti. Kita tengok berapa ramai orang lepas pada kena napa dia jadi baik. Lepas kena makan lepas makan napa tahu orang kata ada, baru dia jadi baik. Ataupun setelah kata gini-gini, kata berat, lepas tu dia berubah. Berapa ramai? Jadi seorang guru yang ikhlas, ayah yang ikhlas, yang baik, dia tak ada nak tak molek untuk anak dia. Jadi kalau dia buat, walaupun anak tu mungkin 2-3 hari berasa hati, kadang-kadang yang si anak ni kerana ayah dia gitu nak lari, nak cabut, nak tinggal sampai setara tu kadang-kadang. Tapi kalau kita tanya hati ayah dia, nak gitu, nak kau sepuluh kata tak boleh, dia akan kata tak. Ketika dia pulih semula, dia sejuk semula. Itu hakikatnya. Itu hakikatnya. Cuma ketika mari panah tu, dia tak boleh kawal ketika tu. Orang biasa ni dia mungkin ada salah lah tindakan dia. Nabi SAW tak sampai ke peringkat tu, tak sampai ke peringkat salah. Tetapi hak dia kata tu memang akan mendatangkan kebaikan kepada orang dunia akhirat. Tentu dah. Kalau hak orang lain, boleh jadi kesan dia tak boleh, boleh jadi tak jadi. Dengan kata begitu kau teruk, dengan buat gitu kau teruk. Tetapi kalau Nabi SAW dah dia royak dah gini keadaan dia, kita terimalah. Kalau tidak, kalau kita tak terima gini, parok benar habis bini dia gapo kena.
Lepas tu kita tengok, kalaulah doa Nabi SAW hak tak molek tu memang dengan maksud tak molek, sungguh dia jadi. Tapi adakah jadi tak molek kepada isteri dia, kepada siapa-siapa dia kata tu? Bukan jadi tak molek, kau molek jadi demo tu. Ini menunjukkan doa dia tu tidak dimaksudkan. Tidak dimaksudkan. Hanya tubik. Itulah Imam Nawawi sebut ni. Dia kata dia kata mana? Di sini. Mungkin muka surat tak serupa lah. Tak apalah. Di bawah tu. Mungkin kalau orang kata, bagaimana dia kata Nabi SAW ni boleh doa kepada orang yang tidak patut didoakan keburukan untuknya? Bagaimana? Orang tu tidak patut, dilaknat, disumpah, dia sumpah. Lagu mana? Kalau orang kata gitu, maka ada dua jawapan yang diberikan oleh ulama hadis, kata dia. Rekahnya ada dua, iaitu annal murad laisa bi ahli lidzalika 'inda Allah. Orang tu di sisi Allahnya tidak selayaknya mendapat kutukan ataupun kemarahan Nabi sebegitu rupa. Di sisi Allah tak sampai gitu hak sebenarnya. Tetapi dari segi zahir patut dah. Dari segi zahir perbuatan dia tu patut dah kalau kita nak kutuk. Tapi di sisi Allah tak lagi. Tapi dari segi zahir boleh dah, patut dah. Kita kata jadi Nabi SAW berdasarkan kaedah syarak, kaedah agamanya dia terima selama ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada panduan. Panduan tu sudah membolehkan dia kata setara tu, kira-kira tu. Dia tak lari daripada panduan tu, tak keluar daripada garis. Walaupun hakikat sebenarnya tidak sesuai, tidak selayaknya orang tu menerima kutukan ataupun kata-kata yang keras daripada Nabi setara tu. Sebab Nabi SAW diperintahkan mengikut hukum hak zahir. Setakat mana hak nampak, hak zahir, berdasarkan petunjuk-petunjuk syariat. Adapun hak dalam, hak hakikat tu serah kepada Tuhan. Jadi kalau Nabi kata gitu mengikut zahir, tidak salah mengikut zahir. Cumanya ia kata tidak layak di sisi Allah, tak siapa lagi. Itu yang pertama. Hak lagu ni lah kadang-kadang kita kata hak Nabi minta ampun tu, padahal kita kata Nabi tak ada dosa kan. Dah tak ada dosa, apa yang minta ampun? Istighfar buat apa dia? Benda-benda lagu ni hak Allah saja tahu. Kadang-kadang kita dalam tindakan kita rasa sedang molek dah, lebih sikit. Lebih tu kita dapat ukur lagu mana lebih. Kita nak ukur lagu mana. Betul dah pun kita buat tu mengikut lunas sedia dah. Tapi kadang-kadang ada lebih kurang. Hak tu Allah SWT saja yang tahu. Jadi hak tu kalau nak kiranya tidak salah dah Nabi, tapi dia berasa dia bersalah lagi. Hak itulah yang dikatakan kesalahan dia, yang dia minta ampun dengan Tuhan. Kalau nak kira tidak dosa. Sebab kalau dosa ni benda yang keluar daripada garis, tak ada panduan, canggah dengan panduan. Ni panduan, kalau setara tu boleh dah. Cuma mungkin lebih sikit, adalah sebagai manusia dia ada lebih kurang. Hal lagu tu supaya hubungan dia dengan isteri dia nak suruh kasih sama lagu mana? Payah tu. Hak dari segi giliran tu dia boleh buat lah. Memang gitulah dia ajar. Tapi dari segi hati ni ada, boleh jadi hak dia serah hati ke, tidak salah dia buat tu, tapi ada serah hati hak mana-mana. Hak tu lah hak dia minta ampun dengan Tuhan tu. Hak lagu tu kalau nak kira dari segi syarak bukan merupakan dosa, tapi dia takut lagi. Ada terlebih ke mana-mana, terkasar bahasa sedikit yang dia tidak maksudkan, tetapi yang sebini tu terasa. Dia ada kadang-kadang manusia ni jadi kecek, jadi lebih, jadi alah kederah sikit. Dia ada kaitan hak lain, ada latar belakang dia. Ya, dia tak tahu cerita. Dia duk ingat kasar tu, kasarlah ke dia. Sedangkan hak ni kasar ni jadi reaksi ataupun kesan daripada hak sebelum tu. Bukan Nabi ni duduk dalam rumah saja, dia pergi sana sini, duk buat kerja tu, buat kerja ni. Yang ada hak ni sudah terasa.
Benda-benda lagu tu payah tu nak jaga. Moga nak hari, tiap-tiap hari dengan isteri, dengan keluarga. Hak lagu tu dia kira salah. Hak tu lah dia minta ampun tu. Bukan dosa, tidak dosa, dia tidak maksudkan. Cuma salah faham. Kok mana-mana bila salah faham ada kesan dia. Sedih. Gapo-gapo ada tu. Sedih, kecil hati, ataupun berasa Nabi marah ke dia ke, kecewa ke, di mana salah dia, padahal dia tidak salah dah. Tu kan menyusahkan juga tu. Benda-benda lagu ni lah hak Nabi ia dikatakan minta ampun tu. Minta ampun dengan Tuhan bukan dosa sebenarnya. Hak setara tu. Hak setara tu. Macam hak ni. Supaya saya lagi cerita kan, kita sudah jumpa, dah banyak kali dah jumpa Hatib bin Abi Balta'ah tu. Bila dia pecah rahsia, ya Nabi nak pergi ke Mekah tu. Jadi orang kafir dapat tahu, dia tulis surat. Jadi tulis surat royak tu, kalau nak kira kesalahan dia tu kan besar tu. Kesalahan dia tu besar, sehingga boleh hukum bunuh tu. Tidak salah kalau kerajaan Islam kemudian dia bertindak bunuh orang lagu ni, pecah rahsia. Rahsia ketenteraan pula tu. Tetapi bila Sayyidina Umar kata biar aku penggal leher dia, munafik ni kata. Sayyidina Umar kata begitu. Nabi SAW kata jangan. Hak tu Tuhan beritahu dah tu. Tuhan beritahu ke dia. Kalau nak kira kesalahan tu zahirnya siapa dah tu. Sehingga Sayyidina Umar kata begitu, ia tak kata apa. Memang patut dah kalau lagu tu, kalau nak kira hak biasa. Tapi oleh kerana dia tahu daripada Allah SWT, dah ni ahli badar lagu lain, dia rayak selalu. Tapi bukan semua dia tahu lagu tu. Bukan semua dia tahu tentang seseorang itu lagu tu. Hak Allah SWT beritahu, tak apa, dia rayak lah. Dia kata begitu, dia tu ahli badar. Tentu Allah SWT sudah tahu hati perut ahli badar ni, sehingga dia kata mau buatlah gapo pun, aku maaf dah dulu lagi, aku ampun dulu lagi. Siapa setara tu ahli badar? Mana Nabi royak? Dia ada panduan tu. Kalau nak kira nak kata patut dah, boleh kata dah ni munafik, mu tak erti, boleh hukum dah lah. Tapi Nabi tak ada hukum apa-apa. Pasal apa? Dia tahu hak hakikat, hak Tuhan beritahu. Tapi bukan semua dia tahu hakikat tu. Banyak keadaannya dia berdasarkan hukum hak zahir. Sinilah hak zahir tu kadang-kadang hak Tuhan tak beritahu, itu terlanjur sikit. Kalau nak kira salah dah, betul dah dia buat. Tapi ada lah lebih kurang. Hak lagu ni lah hak dia minta ampun tu. Benda je. Jadi kena faham hak tu. Kalau tidak boleh jadi celaru. Itu Imam Nawawi kata yang pertama, jawapan dia. Yang kedua, hak dia sumpah, hak dia doa dan lain-lain, itu tidak dimaksudkan. Ini termasuk dalam kebiasaan orang Arab dalam penggunaan percakapan dia, tanpa ada niat tak molek pun dia sebut gitu. Misalnya taribat yaminuk aqra halqah, dia sebut. Macam hadis ni, la kabirat sinduk, tidak tualah engkau, tidak tualah engkau, tidak lanjutlah umurmu. Ataupun dalam hadis Muawiyah kemudian tadi, tak kenyallah kamu, perut kamu. Hak ni tidak dimaksudkan doa keburukan, walaupun zahirnya nampak gitu. Jadi Rasulullah SAW takut hak dia kata gini Tuhan jadi terima mengikut zahir dia. Jadi dengan sebab itu dia minta dulu lagi, dia janji dulu lagi. Kalau ada benda-benda lagu ni terkeluar daripada mulut dia, maklumlah manusia, dia sebut kadang-kadang marah, kadang-kadang suka, ada mana dia ada kesan benda tu. Jadi dia minta Tuhan tukar. Dan memang hak berlakunya memang betul gitu. Bahkan kepada Aisyah, kepada Aisyah dia kata taribat yaminu, bahar tanah lah tanganmu. Jadi bahar tanah ni mana doa untuk mati dah, ataupun rugi, ataupun mana tidak baiklah kalau kira nak pakai hak zahir dia, hak sebenar, hak zahir. Tetapi itu tidak dimaksudkan dia jadi supaya percakapan orang-orang kita lah. Orang-orang kita pun ada juga orang kata punah randah lagu ni.
Mapuh mu. Misalnya kata. Jadi kita kata mapuh tu kepada kita sendiri kadang-kadang. Atau kita kata ataupun kita kata teruk, nyasamu dah. Dah macam-macam lah kita kata. Jadi hak tu kita nak royak teruk, bukan nak ambil makna hak asal tu. Tidak. Tidak ada makna hak asal tu. Jadi kalau nak kira makna hak asal, gitulah. Kalau betul-betul Nabi nak, mesti jadi. Lepas tu adakah Aisyah tu kerugian? Adakah Aisyah tu akhir dia tidak molek? Tak ada. Tak ada. Mati dalam kafir. Tak kira Syiah lah, ikut dia lah tu kan. Kita kira kita. Hak kita, hak sebenar. Setelah Allah SWT bagi pilihan kepada Nabi untuk nak sekali teruskan dengan isteri dia atau tidak, bagi pilihan nak cegah apa tak apa. Nabi cegah atau tidak dia? Tak cegah. Bahkan mati sebagai isteri dia, Ummul Mukminin. Hak mana-mana Nabi tak cerah tu sampai ke mati dia sekali sebagai isteri dia, Ummul Mukminin. Jadi tidak bertuah. Apa kerugiannya kalau lagu tu? Binasa apanya? Kalau kita kata jadi sesak bahaya tanah, sesak apa dia? Aisyah kau kaya lepas pada Nabi SAW wafat, kau senang dia. Jadi kita tak nampak hak Nabi SAW kata ni, kalau pakai makna asal dia, maka jadi tak nampak. Ya adanya sebaliknya. Begitu juga dia kata misalnya kepada Anas, dia kata sakilat ka ummu, ibumu kehilanganmu lah. Jadi apa ni, orang Arab dia kata lagu tu, dia tidak maksud zahir perkataan tu. Kalau nak kira makna asal dia, ibumu kehilanganmu, maksudnya sedih benarlah ibumu. Sebab apa? Mu mati. Seorang ibu yang kematian anak dia, kehilangan anak dia, macam mana keadaan? Tetapi itu tidak dimaksudkan. Dia kalau kita nak terjemah, tak boleh terjemah gitu. Kita kena terjemah kata terukmu. Padahlah lagu tu. Padahlah, teruklah. Susah pun. Susah. Gitu je. Bukan dengan makna ibumu kehilanganmu, kena pakai hak asal tu. Tak ada maksud tu. Orang Arab hak guna perkataan tu, orang lain pun tak ada dah maksud asal tu. Tak ada. Dia jadi macam apa ni, penyeri percakapan saja. Hak asalnya tak molek tu, dia tak ada gapo dah makna dia. Bukan Nabi saja guna gitu, orang lain pun guna gitu juga. Dan dia kata kepada isteri dia, Safiyah, dia kata aqra halqa, aqra mandul kamu, dan halqa botak kepala kamu. Ataupun halqa tu mana, sakit, tekuk kamu. Jadi makna asal tu tak ada berlaku. Semua tu tak ada berlaku. Pak kalau dia kata tak molek gitu, kalau mandu, siapa dia rugi? Dia sendirilah rugi. Dia tak boleh handle. Ada ke benda siapa? Kan Safiyah tu isteri dia, kalau maksud dia tu akra tu makna membiar mandu lah. Dah. Pak mandu tu siapa rugi? Safiyah saja kau rugi, kau dia juga. Dengan sebab itu tak ada makna asal ni, tak ada. Tidak dipakai tu. Dengan makna sudah kerja lah mu. Sudah kerja lah mu. Padan. Teruk mu lagu ni. Dia makna-makna tu saja. Super juga hak ni. Jadi gitulah. Dia kita kena faham makna dia ialah sebalik. Buktinya kita tengok dalam kenyataan orang-orang yang dikatakan itu tak berlaku lah hak Nabi kata. Kalau itu memang dimaksudkan sebagai doa, dia berlaku. Tetapi kenyataannya menunjukkan tak berlaku. Jadi ini betul lah hak dia kata hak ni jadi sebaliknya. Jadi rahmat, jadi penghapus dosa, mendatangkan pahala kepada orang itu. Dia ada tu. Benda-benda gitu. Tak apalah. Sebab apa? Sebab tak pernah sabar kalau kita nak kata Nabi memang maksud gitu. Sebab apa? Sudah ada kan dalam hadis sebelum pada ni, dia kata lam yakun sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wala la'anan wala muntaqiman li nafsihi dan sebagainya. Sudah ada. Dia tak ada nak balas dendam untuk peribadi dia, nak kecek huduh, tak ada. Jadi kalau ada perkataan hak huduh tu,
tidak dimaksudkan. Seperti mana bolehlah kalau anda nak buat contoh dalam bahasa kita tak tahu, pun tak ingat dah makna asal dia. Misalnya suami. Suami ni mana dia? Mana Tuhan? Suami ni mana dia? Tu suami lah. Suami tu. Suami mana dia lagi? Tuhan. Suami mana dia lagi? Maknanya Tuhan, hamba lah Tuhan. Tuhan mas. Isteri mana hamba. Kita faham gitu. Kita faham gitu. Kita tak teringat, tak tahu apa dah. Bahasa tu tinggal ada makna asal dia. Adanya suami dengan makna suami. Memang dalam bahasa asal tu ada pun dengan makna tu. Jadi ambil so. Dah hak lain tu tak ada, tak pakai. Lepas tu bahkan orang minta dia doa keburukan untuk Daus. Pernah kita jumpa sebelum pada ni, Nabi SAW tidak ikut orang. Bahkan dia kata Allahumma hdi Dausan. Allahumma hdi Dausan. Tu dia doa. Waqti bihim, bawa mari mereka itu mari sini. Dia minta sebaliknya. Mana Nabi SAW sentiasa nak baik. Jadi kalau ada benda-benda lagu ni, kita kena anggap serupa seorang ayah. Kadang-kadang terkasar kecil. Dia tidak masuk, sama sekali dia tidak nak benda tu dia kata tu berlaku jadi untuk anak dia. Sama sekali tidak begitu. Ataupun dia pukul kau, dia gapo kau, mana dia benci, dia marah, tak suka. Bahkan dia ada maksud baik. Ada maksud baik. Jadi Nabi SAW ni lebih lagi daripada tu. Lepas tu tak apalah. Sifat marah ke apa ni sifat manusia. Nabi SAW, Nabi-Nabi yang lain pun dia ada tu. Dia ada tu. Kerana adanya sifat-sifat manusia ini, dia boleh jadi terlajak sedikit, walaupun tidak sampai ke peringkat dosa. Tidaklah termasuk dosa, tapi dia kira sebagai ketelanjuran. Ada ketelanjuran. Kalau orang lain buat setara tu, tak apa lagi. Tapi dia oleh kerana kedudukannya tinggi, itulah dia minta sangat dengan Tuhan, janganlah berlaku. Seterusnya lebih kurang serupa yang berlaku tu kan. Cumanya anak yatim tu, apa maksud Nabi SAW kata begini? Apa maksud Nabi SAW kata begini? Jadi ada beberapa makna dia. Satunya hak sepatutnya tadi lah, dia tidak maksud zahir dia. Dia tidak maksud zahir dia tu, tetapi hanya dia maksudkan hak baik. Hak baik tu sama ada nyata atau tidak nyata. Macam di sini boleh jadi Nabi SAW maksud baik di sini, semoga tidak tualah umurmu. Maksudnya walau ada ke orang tua, tetapi rupa dia tu tidak tua. Tak boleh lagu tu. Jadi hakikat tua orang takut ke dia, tak say tu. Rupa tua tu tak saynya. Tapi kalau tidak jadi tua, rupa tu, umur tu tetap dia berjalan. Tak ada orang kita kata setahun ke setahun umur dia tak naik. Mana boleh? Hak boleh berlakunya rupa dia tu tidak berubah. Jadi hak ni Nabi doa kebaikan. Tu Nabi kata gapo dia je. Hak aku doa tak molek tu. Sebab dia, kalau pakai hak ni pun boleh pergi makna dia kau tu. Semoga tidak tualah umurmu. Yakni rupa kamu tu, orang takut sangat dari segi umur tu, dia akan naik semacam siapa-siapa pun, dari setahun ke setahun tu. Tetapi hakikat umur tuanya lagu mana? Rupa dia tu berubah jadi tua. Gigi tak ada, cabut. Mata jadi rabung, telinga jadi tak dengar. Mu tidak gitu. Boleh jadi gitu sah. Yang kedua, layak doa dia tadi, la kabirat sinnuk, semoga umur kamu tidak tua, yakni tua sampai ke peringkat nyai. Boleh jadi. Kalau sampai ke peringkat nyai, nak geria. Tua sampai ke peringkat lagu tu semoga tidak ada. Jadi doa baik juga tu kalau lagu tu. Sebab Nabi sendiri boleh tidak minta umur panjang semata-mata. Tak ada lagu tu. Dan umur dia pun tidaklah sepanjang mana. Jadi tidak tua ni maksud sini, tidak tua nyanyi. Apa molek baru kalau lagu tu. Tidak ada makna tak molek. Jadi di sini dia saja berasa.
Semoga tidak tua. Jadi kalau tidak tua lagu mana? Duk budak gitu semacam. Itu salah faham. Mana ada orang ni jadi budak sama. Kan dia daripada kecil Nabi kata, kan ni. Kalau kita kata nama dia Salma ni. Besar gini mu lah ni. Salma ni. Sebab dia tengok dulu kecil. Kan dia berubah tu. Jadi akan datang kalau kata tidak tua umur kamu, tak boleh tu. Umur orang ni akan tua dari setahun ke setahun. Sebab tu kita kata lebih baik pakar macam tadi. Hak ni tak ada doa tak molek pun di sini. Bukan doa molek, dia salah faham. Dia tak faham. Jadi kalau lagu tu la kabira sinnuk. Apa ni? Laqad kabirti, la kabira sinnuk. Semoga umur kamu tidak tua, tidak nyanyuk. Jadi hak tu bermolek baru. Ini tidak menafikan dia siapa umur tua. Tua boleh juga. Tapi hak dinafikan ialah nyanyuk. Hak orang takut, orang tak si di zaman tua tu. Hak tu yang diminta oleh Nabi SAW. Jadi kalau lagu tu tak ada tak molek di sini. Lepas tu yang kata tak molek, itu salah sangka dia. Sangkaan dia. Ataupun salah lagi, dia salah sangka, semoga tidak tua lah umur kamu. Jadi kalau lagu tu aku akan mati muda lah. Dah tidak tua umur. Situ yang nampak tak molek tu. Padahalnya dia ada dua tadi. Hak molek pun boleh juga faham. Dia tu pergi faham kot tu. Berapa banyak benda yang kadang-kadang kita kecek, kita maksud lagu lain, orang faham lagu lain. Lagu tu lah ni pun. Kalau kita kata memang Nabi SAW maksud gitulah, kita kata maksud gitu. Yang ni semoga kamu tidak jadi tua. Yang ni kalau kamu umur pendek. Kalau hak Nabi doa lagu tu pendek pun dah dia bertua, dia baik. Bapanya apakah dengan sebab umur ni muda mati, jadi terus kita boleh kata tak baik selalu, orang tu tak bertua selalu? Tak ada juga makna tak boleh. Cuma pada zahirnya nampak ya mungkin menakutkan, mengejutkan sebab mati muda, tak ada lama hidup. Ibu bapa kalau boleh nak lama. Tapi hak dia royak dia hak sebenar. Dan tidak semestinya menunjukkan dia tidak bertua dengan sebab dia mati awal. Kalau kita kata memang zahir dia gitu. Kalau berlaku tidak ada makna tidak bertua di situ. Kalau kita kata selagi andaiannya, iaitu tidak tualah umur kamu, memang dengan maksud doa tu dia boleh bertukar. Nabi minta doa tadi tu. Kalau Allah kata molek tu, minta Tuhan tukar biar jadi molek. Selesai. Jadi tak ada benda tak molek pun di sini. Kepada dia ni tak ada benda tak molek. Cumanya anda tidak dapat pastikan lagi setakat ni, dia ni anak yatim ni lagu mana hujung dia. Mungkin kalau kita dapat pastikan hujung dia tu umur panjang ke, atau rupa dia tidak jadi tua ke, kita boleh tentukanlah hak mana maksud Nabi tu hak jadi. Tapi kalau jadi katakanlah dia ni mati muda, tidak mati muda tidak menunjukkan orang tu celaka, tidak bertua, tetap baik juga. Masih lagi kok mana-mana pun baik. Itulah haknya. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Abbas, kata dia, saya duduk main dengan kanak-kanak. Pasal dia kanak-kanak lagi, Ibnu Abbas ni dia kanak-kanak lagi. Jadi sebagai kanak-kanak cerdik tu suku budak cerdik tu. Jadi kalau kita ada anak kau siapa-siapa cerdik, kena pandai benar lah nak melayan dia tu. Dia nak main tu satu perkara, kena melera juga tu. Takkan tak boleh main. Kalau dia cerdik tu suku bab lain hak tu. Ibnu Abbas ni pun lagi tu juga. Jadi kalau kita kata dia main, waktu satu tempat kita tengok dia cerdik, boleh jawab gitu gini, itu bahagian lain, boleh berlaku. Seumpama tu. Sebabnya mengikut kebanyakan ulama, Ibnu Abbas ni ketika Nabi SAW mati, ketika Nabi SAW wafat, Imam Ahmad kata 14 tahun, Imam Syafi'i kata 15 tahun, ataupun sebaliknya, dekat-dekat tu. Bermakna ketika ni umur dia berapa? Ketika ni. Sebab Muawiyah masuk Islam mana sebelum daripada Fatih Mekah.
sebelum daripada Fatih Mekah. Bahkan ada yang mengatakan umur Ibnu Abbas ketika Nabi SAW wafat tu 12 tahun, 10 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun ada ketika Nabi wafat. Ketika ni maknanya budak lah lagi. Jadi bila sabar dia duduk main. Lepas tu Rasulullah SAW pun mari, dia nusuk alik pintu. Dia nusuk alik pintu. Jadi satu perkara yang perlu juga kita cerita, hadis ni dan hadis hak saat ni, ada yatim saat ni, hanya kalau dalam sunnah sittah ada dalam Muslim saja. Dalam hak lain tak ada. Dalam sunnah sittah lah, ada dalam Muslim saja. Termasuk ni cerita ni. Jadi Nabi SAW mari ikut belakang. Jadi dia layan budak sebagai budak lah, cara gurau lah, cara main lah, mesra lah. Dia ikut belakang. Dia nak nusuk, tahu-tahu orang mari ikut belakang dia. Jadi itu cara Nabi SAW layan tu sesuai dengan keadaan orang. Hak tu patutlah mana kita belajar ikut hak tu. Dan termasuklah Sayyidina Muawiyah sendiri pun setelah dia tua pun, dengan anak cucu dia jadi kuda. Anak cucu dia nak atas belakang dia mengikut pada hadiah khalifah. Pada hadiah khalifah. Jadi kita tak boleh kata apalah lagu tu. Itu urusan keluarga, urusan dalam rumah, urusan dengan anak cucu. Dia kena ada cara dia dengan anak cucu ni. Jadi kita tak boleh kata apalah orang setara ni nak buat sebuah burung bunyi kek-kek, nak main dengan anak dah, nak main dengan cucu. Tak boleh, bahasa dia. Lagu tu budak suka. Nabi SAW buat, cuba tengok sini. Dia pergi menusuk, dia pergi menusuk bahaya atas belakang. Bahaya atas belakang. Lepas tu dia apa kata? Pergi panggil Muawiyah tu, panggil aku. Panggil Muawiyah. Saya pun pergi, dia duduk makan. 2 kali pergi. Lepas tu Nabi SAW kata, biarlah tak kenyal, biar tak kenyal lah perut dia. Makan semacam 2 kali pergi panggil pun duk makan lagi dah. Jadi hak ni orang-orang Syiah kata, tengok Nabi dok biar tak kenyal. Muawiyah biar tak kenyal. Dia kata tengok dalam Muslim sendiri ada. Mana ni dok tak molek. Dia tak faham. Ni tajuk gapo ni? Sebab tu Imam Nawawi kata, dia cuba tengok. Adapun doa Nabi SAW kepada Muawiyah supaya tidak kenyang perut dia tu, bila dia lambat pergi jumpa dengan Nabi SAW, ada 2 jawapan dia. Jawapan hak dulu juga kata dia. Yang pertamanya, ini keluar dari lidah Nabi, mulut Nabi SAW tanpa qasak, tak molek. Yang kedua, ini sebagai hukuman daripada Nabi SAW kerana lambat dia. Jadi hukuman dia, kalau hukuman tak molek pun kita faham dah. Kalau tak molek pun, kalau dia tidak layak, Nabi minta tukar jadi baik. Imam Muslim faham daripada hadis ini, Imam Nawawi kata bahawa Muawiyah itu tidak layak untuk mendapat doa keburukan. Sebab itu dia mari dalam bab ni sini. Cuba kita perhati, di bawah bab orang yang tidak layak, minta biar Tuhan tukar hak tak molek, hak dia kata tu biar jadi molek, biar jadi mendatangkan rahmat, dia menghapuskan dosa, mendatangkan pahala ke apa tu, dia jadi gitu. Dan orang lain juga, ulama-ulama hadis memasukkan hadis ini dalam manaqib Muawiyah, antara kelebihan Muawiyah. Mana dalil ni? Cuma buat Syiah tak erti. Pasal dia tak erti kaedah tak ni, dia tak faham. Dia tak faham tu. Sebab pada hakikatnya ia menjadi doa kebaikan untuknya, kata dia, bukan doa keburukan. Ni lagu ni. Lepas tu ulama-ulama jawab banyak lagi. Ni ada sini ya, rekah tu. Ulama-ulama jawab banyak lagi. Antaranya, cuba royak dulu, biar tentu ada dalam ni setelah Ibnu Abbas, Nabi SAW hantar dia begitu, dia royak sungguh kepada Muawiyah. Cuba royak, duduk mana? Tak ada. Boleh jadi dia tengok kawan tu duduk makan, dia pun patah kelik, patah balik pergi royak dia duduk makan. Dia tak royak pun ke kawan tu, cuma dari duduk makan. Supaya kita kata orang duduk dalam jamban misalnya, kita tak royak, pergi dulu. Lepas tu suruh pergi pula, pergi royak pun dalam jamban lagi, pergi pula. Mana ada bukti di sini yang menunjukkan dia royak? Setelah dia royak, dia tak
Walaupun royak dah, tak pergi juga. Mana ada? Tak ada. Jadi apa salah Muawiyah? Kalau dia tak pergi, dia tak tahu. Tak sapa apa. Tak sapa apa mesej tu kepada dia. Tak sapa. Macam mana kita nak kata salah ni? Biar tentu dulu. Macam di sini tak ada ni. Cuma dia pergi, lepas tu dia patah balik mari. Dia royak gitu je. Dia tak royak. Setelah aku royak ke dia, Nabi suruh pergi, tak ada. Tak ada. Dua-dua kali ni tak ada. Cuma Nabi SAW kata biar tak kenyal lah perut dia tu. Jadi kalau kita kata dengan makna tak boleh, baik, betul ke Muawiyah ni jadi sejenis penyakitnya, jadi tak kenyal, makan banyak mana pun jadi tak kenyal? Betul ke dia ada penyakit tu? Kalau memang Nabi doa untuk tak molek untuk perut dia ni, jadi penyakit, jadi gitu dah lah. Jadi gitu dah lah. Adakah apa ni dalam sejarah menyebutkan Sayyidina Muawiyah ni jenis makan tak kenyal? Penyakit lembu lapar orang kata, ataupun ikut berapa-berapa apa, penyakitnya ini makan kadang-kadang pun dia tak kenyal. Itu satu persoalan. Yang keduanya, dia ada lagi hak molek sini. Kita yang jadi masalah ni makan 2 pinggan kenyal dah. Kalau benda tu sedap, kita makan 7 pinggan boleh makan. Salah kah? Bermolek baru sebab ahli syurga ni makan tak berhenti. No. Tapi itu bukan penyakit. Bukan penyakit. Kalau katakanlah tidak penyakit, tapi kita makan sedap semacam, sedap semacam, tak suruh nak muntah, tak suruh sakit perut. Kalau keadaan biasa dia sakit perut. Kalau berlaku kepada Muawiyah, andaikan kita andaikan kalau berlaku kepada Muawiyah memang dia tak kenyal, tapi dia tak sakit, cuma dia makan sedap semacam, makan 7 pinggan pun sedap. Kalau kita katakan gitu, kalau lagu tu jadi ahli syurga boleh ke dia? Tak ada masuk syurga. Dalam dunia boleh dah gitu. Semua raja-raja, orang-orang lebih mewah-mewah kan, nak lagu tu. Kalau makan belah mana-mana pun tak jadi kau penyakit. Makan belah mana sedap semacam. Apa molek baru? Kalau lagu tu tak ada orang tak molek ni. Tak ada orang tak molek ni. Itu kalau kita andaikan, andainya saja. Jadi tak ada orang tak molek. Kalau kita kata memang Nabi kata sungguh gitu, dia kata sungguh gitu, tapi melihat kepada doa dia tadi, dia sudah berjanji dengan Tuhan, dia akan bertukar ni benda ni. Dia akan bertukar, bukan jadi tak molek. Itulah sebab Imam Nawawi kata Imam Muslim faham gitu, faham molek lah. Buat kita faham molek, tak ada keliru. Apakah Imam Muslim mari hadis Muawiyah ni nak ayat keburukan Muawiyah? Tak. Nak ayat kelebihan dia. Kalau lagu tu doa ni tak boleh dipakai dengan makna zahir dia, tak boleh. Kalau pakai dengan makna zahir dia pun sudah tahu tu Nabi royak. Jadi selesai. Sebab tu ramai ulama-ulama mengatakan antara kelebihan Muawiyah yang paling besar yang ada dalam hadis hak ni, ada hak ni, keinginan seseorang. Ada juga dari segi bahasa kinayah, bahasa majas, dia guna mana tak kenyal perut ni, makna sentiasa berkeinginan, sentiasa ada keinginan, nak buat gini-gini. Baguslah lagu tu. Kalau kita kata dengan makna gitu, boleh juga. Ni nak buat sekarang pun tak sih, lemah semangat. Got tak sih, goni tak sih. Alah kau tak molek, Pak Muawiyah tak molek kau dia je. Jadi gubernur 20 tahun, jadi khalifah 20 tahun, tak molek kau dia. Lepas tu mana pitih juga apa boleh kemewahan, kekayaan, dia kirim kepada bini-bini Nabi. Tak molek kan? Tak molek apa? Tak ada nampak tak molek tu. Kalau betul Nabi maksudkan tak molek, berlaku. Tapi tak ada berlaku. Bukan di zaman dia, itulah zaman perpaduannya. Zaman perpaduan umat Islam, tak ada perang sama sendiri, perang dengan orang kafir, berjalan dengan lancar seperti sebelumnya. Sampai dia tak ada orang tak molek. Gitu cara kita nak tahu. Kalau kita nak pakai saya gitu, pakai bini dia kena. Pakailah lagu tu. Jadi nampaknya malam ni kita sekat tu dulu. Seterusnya ni lepas puasa. Jadi sementara tu kita cuti lah dalam bulan puasa ni setakat ni. InsyaAllah minggu pertama selepas raya tu tak lagi, minggu kedua
Minggu kedua kita start, insya-Allah. Sekatulah dulu. Allah